Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang saya hormati barisan panel hakim yang menjunjung panji keadilan, para peserta yang fasih, tutur katanya serta sidang pendengar yang saya kasihi sekalian. Hadirnya saya pada hari ini untuk menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk ATM Benteng Keselamatan Negara. Secara literal dan konseptual, saya mentakrifkan Angkatan Tentera Malaysia atau nama singkatannya ATM ialah pihak yang bertanggungjawab terhadap pertahanan nasional atau dengan kata lain ialah Pasukan Tentera Profesional Negara Malaysia. ATM meliputi 3 cabang ketenteraan utama iaitu Tentera Darat Malaysia, TDM, Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM dan Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM. Pemimpin tertinggi Angkatan Tentera Malaysia ialah Panglima Angkatan Tentera. Perkataan benteng menurut Kamus Inggeris Dewan Bahasa ialah infantryman in close ranks and files ataupun dikenali sebagai barisan pertahanan. Warga pendengar yang dikasihi, Majlis Keselamatan Negara atau dikenali sebagai MKN telah mengenal pasti 66 isu cabaran dan ancaman baru kepada keselamatan negara yang bakal ditangani menerusi dasar keselamatan negara yang akan dilancarkan. Pemangku Ketua Pengarah MKN, Datuk Ruzzi Mat Saad berkata, tindakan ini merangkumi berbagai perkara termasuklah aspek ketenteraan, jenayah, ekonomi, sosial, kestabilan politik dan hal ehwal antarabangsa. Katanya, antara ancaman keselamatan yang amat membimbangkan adalah pencerobohan pendatang asing tanpa izin ataupun dikenali sebagai parti dan pelarian, selain isu keselamatan cyber dan perpaduan rakyat Malaysia. Persoalan saya pada hari ini, apakah cara untuk mencegah isu pencerobohan pendatang asing tanpa izin parti? Untuk mengupas secara persoalan, 3 indikator perdana akan saya utarakan. Hadirin yang saya muliakan, indikator saya yang pertama bagi mengawal kemasukan pendatang asing tanpa izin, tindakan utama yang perlu dilaksanakan adalah penguatkuasaan undang-undang. Sikap seperti melepaskan batu di tangga tidak seharusnya diamalkan oleh pihak yang bertanggungjawab. Terdapat kes di mana pekerja asing terdiri daripada pendatang haram yang menyusup masuk dengan menggunakan dokumen palsu. Perairan negara juga harus dikawal dengan lebih cekap untuk mengelakkan mereka menyusup masuk ke dalam melalui jalan laut. Menurut Datuk Ruzzi Mat Saad, antara langkah awal yang dilakukan kerajaan bagi mengatasi pencerobohan sempadan ketika ini adalah melaksanakan operasi benteng ataupun OP benteng oleh ATM yang mengetuai agensi melalui penubuhan National Task Force NTF yang diterajui Panglima Armada Barat Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Datuk Aris Adi Tan Abdullah dilihat berjaya mengurangkan kemasukan parti dan penyeludupan dengan signifikan. Oleh itu, masyarakat juga sepatutnya menjadi mata-mata kepada pihak berkuasa dengan melaporkan aktiviti-aktiviti yang meragukan melibatkan pendatang asing. Pihak berkuasa juga hendaklah bersifat penuh integriti dalam menjalankan tugas dan menjauhi amalan rasuah. Jika semua pihak yang berkenaan memainkan tanggungjawab secara berkesan, tidak mustahil masalah kemasukan pendatang asing dapat diatasi dari akar umbinya. Hadirin yang saya hormati sekalian, indikator saya yang kedua ialah bagi mengelakkan perkara ini berlanjutan, pihak majikan perlu mengahadkan kebergantungan kepada buruh asing. Pengambilan pekerja asing dalam sektor-sektor tertentu hendaklah mengikut prosedur yang diluluskan oleh kerajaan. Pihak berkuasa akan mampu memantau kehadiran dan pergerakan warga asing di dalam negara sekiranya setiap pengambilan pekerja asing mengikut prosedur yang ditetapkan. Dengan mengahadkan penyertaan pekerja asing di dalam sektor tertentu, mudah bagi rakyat serta pihak berkuasa mempersoal dan mengambil tindakan segera ke atas kehadiran rakyat asing yang bekerja di tempat yang tidak sepatutnya.
Jelasnya, pihak ejen dan majikan yang mengambil pekerja asing perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh kerajaan sekaligus membuka peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Hadirin yang saya muliakan, indikator saya terakhir ialah kerjasama antara kerajaan Malaysia dan kerajaan negara jiran yang terbabit amat penting untuk membendung kemasukan pendatang asing tanpa izin. Pihak kerajaan melalui Kementerian Luar Negeri perlu menganjurkan rundingan tentang kawalan sepadan. Malahan perlu untuk mewujudkan pasukan bertindak bersama bagi menjamin kawalan sepadan yang lebih efektif. Selain itu, ejen-ejen yang sah perlu dilantik untuk mengendalikan kemasukan pekerja asing secara lebih teratur dan terkawal. Demikianlah hujah saya pada hari ini sebagai penutup wacana. Tegasnya bahawa kedatangan buruh asing memberikan implikasi positif dan negatif kepada negara kita. Walaupun segelintir berpendapat bahawa kemasukan buruh asing ke dalam negara mampu memacu pembangunan negara, namun kita perlu melihat kesan negatif sekiranya tindakan ini berlarutan. Pihak ATM dan masyarakat perlulah berganding bahu bagai awul dengan tubing untuk menangani masalah ini daripada terus bermaharajalela. Pihak majikan harus mengubah sikap dengan mempertimbangkan dan memberi keutamaan kepada rakyat tempatan, dan sudah tiba masanya negara Malaysia mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing dan mengalihkan tumpuan kepada teknologi yang lebih tinggi untuk memajukan negara. Justifikasinya, sebelum nasi sudah menjadi bubur, eloklah masyarakat Malaysia dan pihak kerajaan bermuafakat supaya Malaysia memanfaatkan buruh asing dan mengatasi masalah pendatang asing tanpa izin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.